Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebenarnya kalau kita lihat kepada perkembangan mutaakhir yang sedang berlaku dalam arena politik tanah air, di mana suatu pertanda yang dapat kita baca bahawa rakyat Malaysia memerlukan kepada suatu perubahan. Rakyat Malaysia memerlukan kepada suatu peralihan di mana kita akan dapat melihat kehendak-kehendak mereka, dan kita dapat melihat membaca mood mereka bahawa selama 55 tahun di bawah pentadbiran kerajaan Barisan Nasional yang dipelopori oleh UMNO telah memasuki jalan buntu di dalam meneruskan agenda negara khususnya, dan memberi suatu yang bermakna kepada rakyat dan juga masa depan rakyat. Kalau kita lihat dalam pentadbiran khususnya, di mana terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang kalau kita biarkan tentunya akan meletakkan negara kita dalam keadaan yang serba tak kena. Jadi oleh itu saya dan juga rakan-rakan saya daripada Angkatan Tentera Malaysia telah bertekad dan juga telah membuat keputusan untuk menyertai Pakatan Rakyat, kerana kita melihat Pakatan Rakyat ialah sebagai satu gabungan yang lebih mantap daripada gabungan yang ada di dalam Barisan Nasional yang telah pun kita beri mandat selama 55 tahun. Dalam masa 55 tahun ini bukan satu masa yang singkat, tetapi masa yang panjang. Tetapi kalau kita ukurkan dari segi masa itu dengan pencapaian yang kita capai adalah tidak memadai. Seolah-olah kita membelanja modal yang besar tetapi keuntungannya tidak seberapa. Jadi oleh itu saya kira bahawa ini adalah satu pertanda yang amat yang amat mengancam negara kita, lebih-lebih lagi dalam kita sedang hendak membina sebuah negara maju. Dalam membina negara maju ini, apa yang penting bagi kita ialah selain daripada pembangunan fizikal, ialah kita kena membina minda rakyat. Tetapi apa yang berlaku, nampaknya cara dan pendekatan yang dilakukan betul-betul tidak dapat membina minda rakyat ini. Kita diletakkan di dalam kepompong, segala-galanya ialah UMNO menentukan. Corak berfikir adalah corak berfikir ala UMNO, corak bertindak juga ialah cara mereka. Jadi rakyat seolah-olah tidak boleh berfikir secara bebas untuk menilai kebaikan itu, terutama dalam bidang politik dan pembangunan negara. Contohnya apa yang kita lihat, dasar-dasar yang dilaksanakan itu, umpamanya dasar pembangunan, bagaimana pembangunan itu disalurkan kepada rakyat, dan kita lihat bahawa penekanan mereka ialah bukan kepentingan rakyat, sebenarnya kepentingan menjaga kroni dan juga menjaga kepentingan kepartaian itu sendiri. Jadi ini adalah jauh daripada dasar pembinaan negara, kerana kita tidak boleh membina parti, sebabnya kita gunakan parti sebagai alat untuk membina negara. Tetapi kita sudah berubah, gunakan alat, memperalatkan negara untuk membina parti. Jadi ini adalah suatu yang luar biasa di dalam mana-mana negara. Luar biasa kalau kita nak bandingkan dengan mana-mana negara. Bahkan negara-negara lain pun mereka menggunakan parti itu untuk membina negara. Indonesia umpamanya,
Dia sudah keluar daripada kepompong cengkaman rejim Soeharto dan bergerak kepada sebuah negara demokrasi, dan nampaknya mereka lebih maju daripada kita dari segi pendemokrasian itu sendiri. Jadi saya rasa tiba masanya Malaysia juga mesti berubah ke arah itu, iaitu kita nak menyuburkan pendemokrasian. Kerana negara-negara barat umpamanya, kita lihat proses penukaran kerajaan itu ialah sebagai langkah mematangkan pembangunan negara, mematangkan pembangunan masyarakat, minda masyarakat. Jadi dengan pertukaran kerajaan itu sebenarnya adalah suatu proses biasa, suatu proses yang mematangkan negara itu dan pembangunan negara. Sebaliknya di negara kita dilihat bahawa segala-galanya mesti berlungguk atau tertumpu kepada sebuah kerajaan yang dilantik, dan di mana demokrasi itu sendiri pun dikendalikan secara yang tidak begitu telus sehingga mereka boleh mempertahankan kuasa selama 55 tahun. Kita menyangkakan bahawa proses ini tidak begitu telus sejak sekian lama. Umpamanya contohnya ialah undi pos umpamanya. Bagaimana undi pos itu dijadikan aset kepada mereka, talian hayat kepada penerusan kesinambungan parti. Umpamanya Angkatan Tentera dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Undi pos itu ialah tidak begitu telus kerana prosesnya tidak mengikut dasar yang sebenar ataupun sistem yang ditentukan. Jadi kadang-kadang tu tentera sendiri tidak melihat kertas undi mereka, tetapi yang memangkah itu ialah pihak lain yang mempunyai kepentingan, yang menjadi ejen kepada sebuah parti yang berkepentingan. Jadi ini saya rasa tiba masanya kita akan mesti membuat peralihan, mesti membuat perubahan. Kerana perubahan yang kita rancangkan ini ialah untuk membangun negara itu sendiri, dan kita dapat membenteraskan kemungkaran yang sedang berlaku, dan ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya sesiapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah ubah dengan tangannya, iaitu kuasa. Kalau tak mampu, maka dengan lidah, artinya dengan nasihat. Dan kalau tak mampu, dengan doa. Itu pun ialah tanda kelemahan iman. Jadi tibalah masanya kita sekarang ini bertindak di tahap bahawa kita ada kuasa. Maknanya kita datang, kita keluar mengundi beramai-ramai, menyatakan sikap kita, stand kita untuk kita nak ubah keadaan-keadaan yang mungkar yang sedang berlaku ini. Dalam pilihan raya Mesir, saya lihat para ulama mengulas bahawa undi itu ialah sebagai syahadah, sebagai saksi, ya. Jadi oleh itu kalau kita mengundi kepada orang yang tidak betul, berarti kita sudah menjadi saksi yang palsu, syahadatuz zur. Jadi oleh itu saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia supaya dapat bersama dengan Pakatan Rakyat untuk melakukan perubahan demi untuk masa depan negara yang lebih cemerlang, yang lebih selesa, dan yang pentingnya ialah dilakukan secara kita berasaskan kepada pemikiran yang sihat, penilaian secara berfikir yang sihat. Jadi sekian, terima kasih. Sempat ke? Sempat. Kita kata kita berhenti sekejap untuk tangkap gambar. Tak apa. Ya, dia benarkan kau. Daripada dia kena benar. Kata ni pada pusat ni. Dah lama banyak tu tangkap gambar saya dulu. Gimana ni? Sahabat ada sahabat. Parking ni boleh kot. Colok tau ni. Ni ada parking ni. Pergi depan ni. Ni. Pergi depan ni jauh dah jalan ni. Tu orang tu dah. Tak apa. Kita ke depan sikit biar Arif yang turun. Awak bisa parking. Tu parking. Tak ada colok bang. Okey. Boying. Ini boleh tengok.
Buka cermin pula.